Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sejahtera. Salam reformasi, salam perjuangan. Salam pasik, salam kekal tegang kepada geng-geng yang berada di menonton saya dan mengintai saya daripada jauh. Kan, yang tak masuk dalam ni mungkin mengintai daripada jauh. Tolong share tuan-tuan. 830 orang mata memandang, 2-3 orang je share. Kesian saya. Share dalam Facebook ke, dalam TikTok ke, dalam WhatsApp ke, dalam apa saja aplikasi, tolong share tuan-tuan. Tak salah, tak rugi, tak ada orang kata makan modal, orang kata kan, tak perlu keluar modal, tak perlu keluar duit nak share live kita ni. Tuan-tuan juga boleh tap kan, klik button love, button like, button apa semua tu button yang ada dekat ni. Bila kita klik, kita like, itu kaedah untuk kita nak bagi tahu bahawa live itu aktif. Sebenarnya. Jadi lebih ramai orang melihat. Kadang-kadang orang bertanya pada saya, macam mana Iswardi saya nak membantu live Iswardi ni? Tak perlu bantu banyak. Macam saya kata tadi, share, like, subscribe. Lepas tu tap love, tap like, komen. Kan? Komen-komen yang baik, yang membina. Kalau komen-komen yang tak baik, yang membina pun silakanlah. Dosa tanggung sendiri. Saya tak tanggung dosa orang kan. So masing-masing punya hal lah. Kan? Sila pertimbangkan untuk tekan butang subscribe, like, komen, dan share. Serta aktifkan lonceng notifikasi anda agar tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari channel ini. Yeah. Wan Saiful, Wan Jan. Didakwa diganggu SPRM. Timbalan speaker cadang Wan Saiful lapor polis. Timbalan speaker Dewan Rakyat Ramli Muhammad Noor menasihatkan ahli parlimen Tasik Gelugur, Wan Saiful akan membuat laporan polis berkaitan diganggu oleh SPRM. Ramli berkata demikian setelah Wan Saiful mendakwa mendapat gangguan daripada SPRM yang mahu merakam keterangannya berhubung ucapan di Dewan Rakyat. Bagaimanapun, saya terus-menerus mendapat kacau ganggu daripada pihak berkuasa, terutama pihak SPRM. Saya baru mendapat notis untuk dirakam percakapan saya mengenai apa yang disebut dalam Dewan yang Mulia ini. Wan Saiful membangkitkan mengenai immunity atau kekebalan ahli parlimen dikenakan sebarang prosedur sivil atau atas apa-apa petition atau usul yang seperti mana terkandung dalam Seksyen 7 Akta Dewan Parlimen. Justru itu, menurutnya, tidak ada mana-mana pihak boleh menyentuh perkara yang telah dimuktamadkan oleh speaker, termasuk ucapan yang disebut. Bila ada kacau ganggu ini, bagi saya ia satu tekanan yang tidak wajar kepada ahli parlimen. Okey. Pada 28 Februari, Wan Saiful mendakwa dia ditawarkan habuan 1.7 juta jika menyokong Anwar Ibrahim. Namun, tidak sampai 1 jam, dia mendakwa dihubungi berkaitan SPRM. Bagaimanapun, Ketua SPRM berkata, Azam Baki berkata, ia menjadi tanggungjawab individu untuk yang mendakwa ditawarkan rasuah membuat laporan. So, justru SPRM memberi tempoh seminggu untuk Wan Saiful membuat laporan. Susulan perkara itu, ahli parlimen kerajaan menuntut Wan Saiful selama digantung 6 bulan, tetapi membatalkan usul setelah dia membuat permohonan maaf. Okay. Wan Saiful mendakwa bahawa dia mendakwa bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim itu korup. Itu perkataan dia, korup. Ditawarkan 1.7 juta kalau menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan dia dakwa perkara ini di dalam Dewan. Lepas didesak sangkaan jahat, tuduhan dan sebagainya, maka satu usul nak dibawa oleh Zahid. Sepatutnya usul itu diteruskan, tapi tak apalah, itu cerita lain. Bila nak dibawa usul itu, apa yang berlaku tuan-tuan? Dia minta maaf. Tuduh, fitnah, minta maaf. Tuduh, fitnah, minta maaf. Ulang balik. Okay? Ini permainan dia orang ni. Dan dia tahu, dia ada immunity. Untuk makluman tuan-tuan dan perempuan, di dalam parlimen, seseorang itu tidak boleh disaman sivil atau jenayah kalau sekiranya perkara itu disebut di dalam parlimen. Dia ada immunity. Dia ada dua, parlimen dan juga di dalam mahkamah. Dia ada immunity. So, dia tahu adanya immunity itu, dia gunakan perkara tersebut. Dia gunakan perkara tersebut untuk nak melakukan pertuduhan. Untuk mencipta persepsi. Saya sebut tadi tentang persepsi. Supaya walaupun kata, tengok betul lah bahawa corruption itu berlaku. Persepsi, tuan-tuan. Walaupun dia dah minta maaf, tapi ada lagi walaupun yang main benda ni. Jadi bila SPRM kata, bagi seminggu, siap buat laporan, dia kata apa? Saya diganggu oleh SPRM, sedangkan saya sudah minta maaf. Dia macam ni lah tuan-tuan. Sampai bila
Ini taktik yang akan digunakan oleh Perikatan Nasional. Dia bukan orang pertama, ada beberapa orang lain, saya perhatikan ahli parlimen lain yang gunakan perkataan yang sama juga. Bukan tentang, yalah, korupsi itu satu hal juga. Dia guna perkataan yang sama, lepas tu dia tarik balik. Guna perkataan sama, lepas tu tarik balik. This is the tactic yang they are using right now. Dia orang tak ada modal, nak pergi bantai kerajaan tak ada modal. Kerajaan has been doing great. So dia buat macam mana? Dia gunakan taktik-taktik ini. Kan?